Hutan Kelantan, masih ada lagikah kejujuran? Ketua Amanah Kota Baru Datuk Husam Musa mendedahkan bahawa hutan simpan kekal HSK Sungai Durian adalah antara kawasan yang mengalami pembalakan tebang habis untuk tanam getah TLC. Menurut beliau, kawasan HSK Sungai Durian adalah merupakan kawasan batuan granit atau igneous atau grade tinggi. Apabila lapisan atas dan sekitarnya dirosakkan, secara automatik kawasan bawahannya akan punah ranah dengan cara gerakan bawaan air. Adakah ini bukan kerosakan di daratan? Belum mengambil kira kehilangan habitat makhluk Allah yang lain serta kesan ke atas cuaca dan iklim. Lebih-lebih lagi, pembukaan seperti ini berlaku hampir serentak dan meluas, katanya. Husam merujuk kepada ucapan Menteri Besar Kelantan, Dato' Ahmad Yaakob di Dewan Undangan Negeri Kelantan pada 30 Mac 2022 yang antara lainnya berkata, "Kita tidak akan sia-siakan harapan rakyat supaya dijaga hutan simpan Kelantan. Kerajaan negeri amat menitik beratkan penjagaan alam sekitar. Kita harap bahawa akan datang ni akan jaga betul-betul lah kepentingan hutan ini dan insya-Allah kita tidak akan sia-siakan harapan rakyat supaya dijaga hutan simpan ini." Beliau menemplah Ahmad Yaakob supaya melihat sendiri apa yang terjadi sekitar hutan simpan Sungai Durian. Perhatikan tebing sungai, zon penampan sungai dihormati. Hutan simpan macam ni atau padang pasir simpan kekal? Soalnya menerusi satu hantaran di Facebook. Husam menyertakan beberapa klip gambar dan video yang berkaitan dengan isu berkenaan. Beliau juga mempersoalkan kenyataan Ahmad Yaakob bahawa kerajaan negeri amat menitik beratkan penjagaan alam sekitar. Ada kejujuran dalam kata-kata. Lihat pemendapan lumpur dan pasir dari bukit yang digondolkan, ditarah dan ditereskan, bidasnya. Sekaligus beliau mempersoalkan ketulusan Menteri Besar sebagaimana yang diucapkan bahawa kerajaan negeri Kelantan sangat menitik beratkan alam sekitar. Ada syarikat didenda, ada pemantauan, ada inventory kehilangan flora dan fauna buat selama-lamanya dibuat. Ada pembentangan progres dan isu-isu terbabit. Soal Husam. Menurut beliau, apa yang dipaparkan olehnya hanyalah di hutan simpan kekal Sungai Durian, belum lagi di kawasan lain. Hutan simpan kekal yang lain juga diberikan kelulusan tebang habis yang sama, ujarnya. Sebelum ini, Husam mendedahkan bahawa ribuan hektar tanah hutan Kelantan telah dijadikan ladang musangking oleh peniaga dari luar Kelantan. Beliau turut mendakwa 2,200 ekar ladang musangking telah dibuka di hutan Sungai Durian, Kelantan. Raja badminton China, Li Yongbo, mendapat peluang menanam durian musangking di hutan Sungai Durian di Kelantan. Dulunya sebuah hutan yang indah dan berharga, dakwa Husam. Menyangkal dakwaan tersebut, Setiausaha Politik Menteri Besar Kelantan Muhammad Asri Mak Daud berkata, Li Yongbo hanya pelabur kepada dua syarikat kontraktor yang terlibat dalam projek ladang hutan pelbagai spesies dan spesies durian di dalam tanah di hutan simpan kekal Sungai Durian Gua Musang. Mengulas lanjut, Husam menyarankan supaya kerajaan Kelantan mendapatkan nasihat pakar berhubung apa yang seharusnya dilakukan terhadap hutan Kelantan. Saya cadangkan eloklah kerajaan negeri memanggil pakar-pakar dalam tajuk ini memberikan pandangan. Bertanyalah pada para ahlinya sekiranya anda kurang arif. Sebelum sepenuhnya terlambat walaupun kini sudah dikira separuh terlambat dengan keluasan lebih 200,000 hektar hutan simpan paling berharga sudah melayang selama-lamanya, tegas beliau. Sementara itu, penyelidik lapangan Sahabat Alam Malaysia SAM Mio Razak Mio Abdul Rahman turut mempertikai dakwaan Asri kononnya Kelantan menjadi antara penyumbang terbesar keluasan hutan dan kelestarian negara. Admin PAS Kelantan atau Saudara Muhammad Asri perlu memperbetulkan fakta dan jangan mengelirukan umum bahawa keluasan dan peratus hutan simpan kekal negeri Kelantan adalah penyumbang terbesar keluasan HSK di semenanjung Malaysia, sedangkan keluasan HSK yang terbesar ialah negeri Pahang, manakala peratus keluasan HSK yang terbesar ialah negeri Perak iaitu 46.70%, tegasnya lapor Malaysia Deadline. Menurut beliau, hampir 28% daripada kawasan hutan simpanan kekal di negeri Kelantan telah dizonkan untuk tujuan pembangunan ladang monokultur. Ladang hutan tidak termasuk pelombongan, pengkuarian, pertanian dan lain-lain. Pelaksanaan pembangunan ladang monokultur, pelombongan, pengkuarian, pertanian dan lain-lain tujuan dalam HSK menyebabkan fungsi kepelbagaian hayat hutan terjejas melalui kaedah pengusahasilan secara tebang habis. Jelas Mio Razak yang selari dengan dakwaan Husam. Konsep ladang bercanggah dengan konsep hutan dari segi bahasa dan terminologi.
Ladang adalah kawasan pertanian secara monokultur berskala besar yang dipenuhi tanaman manakala hutan pula terbentuk secara semula jadi oleh tumbuh-tumbuhan serta mempunyai kepelbagaian hayat yang tinggi dan melakukan pelbagai fungsi ekologi, tegas Mio Raza. Jom channel melihat apa yang berlaku di Malaysia amat mendukacitakan apabila kawasan hutan simpan kekal menjadi hutan miskin akibat kegiatan penerokaan hutan sama ada mendapat kelulusan ataupun haram. Menukar status hutan simpan kekal kepada ladang tidak kira untuk durian musangking, ladang getah atau kelapa sawit merupakan satu degradasi terhadap keharmonian semula jadi hutan. Kenyataan Husam adalah amat tepat merujuk kepada apa yang sedang berlaku di hutan simpan kekal Kelantan. Kata-kata yang manis tidak mencukupi. Allah melihat tindakan kita. Kerosakan telah berlaku di daratan bumi Kelantan. Ini bukan masa untuk mengaburi mata rakyat dengan kata-kata kosong. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.